Najib pelik, UMNO masih bersama, kerajaan gagal. Pertahan Kerajaan Perikatan Nasional, Syahidan beri amaran pada Najib. Pelik, mengapa PPBM pusing cerita? PPBM beri amaran pada kluster mahkamah. Najib Razak hairan mengapa UMNO dan Barisan Nasional masih berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang dikritik gagal menguruskan ekonomi dan penularan wabak penyakit dengan baik sehingga wujud gerakan tanda pagar kerajaan gagal. Saya segan untuk memberi komen tentang hashtag kerajaan gagal walaupun saya juga tak faham kenapa sehingga hari ini UMNO dan Barisan Nasional masih mahu berkait dengan kerajaan yang gagal, melainkan ada yang lebih mementingkan jawatan berbanding kepentingan negara, rakyat dan parti. Tulisnya di Facebook. Ahli Parlimen pekan itu berkata, sejak Oktober tahun lalu, beliau sudah memberi amaran kepada UMNO yang ia akan turut dipersalahkan atas kegagalan memulihkan ekonomi walaupun tiada seorang wakil UMNO Barisan Nasional terlibat secara langsung menguruskan hal berkaitan hala tuju keuangan dan ekonomi yang dikuasai bersatu. PPBM memonopoli jawatan Perdana Menteri, Menteri Kanan yang paling kanan, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi dan Majlis Tindakan Ekonomi tanpa sebarang wakil dari UMNO, PAS atau mana-mana parti lain. Beliau berkata, tegurannya menyebabkan ada pihak menggunakan propaganda mendakwa dirinya mahu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bagi menyelesaikan kes mahkamahnya. Katanya beliau mula menyedari niat Kerajaan Perikatan Nasional tidak betul apabila ia pertama kali mencadangkan darurat dan Parlimen digantung pada Oktober 2020 tanpa berbincang dengan UMNO. Saya berpendapat ia tidak akan membantu dalam usaha mengawal wabak dan semakin melemahkan ekonomi dan pelaburan asing yang sudah pun lemah akibat kerajaan tak stabil dengan majoriti tipis. Ini terbukti benar hari ini bahawa darurat tak membantu manakala pelaburan asing kian junam ke paling rendah dalam ASEAN berbanding paling tinggi sebelum pilihan raya umum ke-14. Kita ada berapa kursi? Kita hanya ada 42 kursi. Tapi kita ada 18 menteri, timbalan menteri. Bukan kita tak ada langsung. Kalau kita pergi menjarakkan diri sebelah mana pun, itu yang kedudukan kita. Kalau pergi ke arah PKR DAP pun, itu saja jumlah kursi kita tak bawah. Tapi kalau pergi kepada PKR DAP itu memalukanlah sebab kita dah jadikan slogan kita no DAP. Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim menasihatkan Najib Razak tidak menghentam Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin, sebaliknya memberi komen positif yang dapat membantu menarik pelabur asing dan memulihkan ekonomi negara. Beliau berkata demikian susulan kenyataan Najib yang hairan mengapa UMNO dan Barisan Nasional masih berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang dikritik gagal menguruskan ekonomi dan wabak penyakit berbahaya dengan baik sehingga wujud gerakan tanda pagar kerajaan gagal. Punca masalah ekonomi kalau semua bantai kerajaan, pelabur takut nak masuklah. Kalau semua pihak beri pandangan positif, kerajaan akan dapat keyakinan pelabur. Saya minta Najib supaya beri pandangan positif kepada kerajaan dan ambil daya usaha tarik pelabur. Sudah pasti hubungan dia Najib baik dengan pelabur luar negara, kata Syahidan dan juga Ketua UMNO Perlis selepas majlis berbuka puasa di Pusat Dagangan Dunia Putra. Terdahulu Najib dilaporkan berkata, sejak Oktober tahun lalu, beliau memberi amaran kepada UMNO yang ia akan turut dipersalahkan atas kegagalan memulihkan ekonomi walaupun tiada seorang wakil UMNO Barisan Nasional terlibat secara langsung menguruskan hal berkaitan hala tuju keuangan dan ekonomi yang dikuasai bersatu. Syahidan yang juga pengerusi Majlis Ahli Parlimen Perikatan Nasional PNBBC menolak sebarang usaha untuk Barisan Nasional meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional yang berusaha sedaya upaya memulihkan ekonomi negara ketika penularan wabak penyakit berbahaya. Beliau berkata, pertukaran kerajaan tidak akan dapat membantu memulihkan ekonomi negara. Sebaliknya lebih banyak masa diperlukan untuk menukar kerajaan. Saya tak setuju Barisan Nasional keluar Perikatan Nasional. UMNO, kita ada 42 kerusi, kita ada 18 menteri dan timbalan menteri, bukan tidak ada langsung,
Kalau jarakkan diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional pun, itu jumlah kita pergi kepada PKR, DAP pun, itu juga jumlah. Tetapi memalukanlah, slogan kita, No Anwar, No DAP. Langkah terbaik sekarang ialah UMNO bekerjasama dengan Bersatu, PAS dan GPS, katanya. Kalau kita tak sokong Kerajaan Perikatan Nasional, kita nak sokong kerajaan apa lagi? Perikatan Nasional berada dalam kedudukan majoriti tipis. Kita sudah kata, No Anwar, No DAP. Mana lagi nak pergi? Jajaran baharu, kena tanya orang UMNO, mereka terima atau tidak. Dakwaan Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM Wan Saiful Wan Jan bahawa pembentukan Perikatan Nasional dipersetujui UMNO adalah sama sekali tidak benar. Ini kerana Perikatan Nasional yang didaftarkan secara mengejut itu tidak pernah dirunding bersama UMNO, tegas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan. Setelah kerajaan 22 bulan jatuh akibat PPBM dan sekutunya keluar, hasrat UMNO untuk pembubaran parlimen tak tercapai. Maka demi kelangsungan pentadbiran negara, UMNO setuju bersama membentuk kerajaan baru. Tiada nama untuk kerajaan pada waktu itu. Tak lama kemudian timbul istilah Kerajaan Perikatan Nasional yang penjenamaannya tak pernah dirunding pun bersama UMNO. Tiada masalah, katanya menerusi hantaran di Facebook. Menurut Syahril, cuma perlu ditegaskan bahawa UMNO tak pernah setuju menjadi sebahagian dari Parti Perikatan Nasional yang didaftarkan secara mengejut. Soal PPBM hendak masuk Muafakat Nasional, di mana keikhlasannya untuk bersama Muafakat Nasional kalau terus mendaftar Perikatan Nasional dan mengajak parti lain bersama. Kalau lihat kenyataan awal pimpinan PPBM pada dan sebelum bulan Ogos 2020, Perikatan Nasional hanya sebagai gagasan besar di mana Muafakat Nasional menjadi antara tonggak utama bersama parti lain dari Sabah atau Sarawak. Tapi tiba-tiba sebelum PRN Sabah, Perikatan Nasional berdiri sendiri, jelas beliau. Maka pada waktu itu, Perikatan Nasional bukan lagi sebagai gagasan besar tetapi menjadi parti rasmi yang didaftarkan tanpa persetujuan UMNO. Benar, nak daftar Perikatan Nasional tak perlu persetujuan UMNO. Tapi jangan pusing cerita, konon UMNO yang mencetus masalah, ujar beliau. Mengulas kenyataan Wan Saiful yang mendakwa punca kerjasama terjejas kerana UMNO mahu menjadi abang besar, Syahril bertanya, siapa sebenarnya yang meratib hendak menjadi abang besar? Katanya agak janggal untuk PPBM menuduh UMNO hendak jadi abang besar, sedangkan mereka yang memegang jawatan besar dalam kerajaan. Menurutnya, PPBM mendaftar Perikatan Nasional yang mereka sendiri pengerusikan, sedangkan mereka yang dengan gah mengatakan tiada calon Perdana Menteri lain yang bagus selain calon mereka. Ujar Syahril, andai kata UMNO hendak lebih ke hadapan dalam sebarang pakatan politik, ada rasionalnya atas sebab-sebab yang sedia maklum, tetapi yang jelas dominan hari ini adalah PPBM. Parti Pribumi Bersatu Malaysia mengulangi peringatannya terhadap bahaya sekumpulan ahli politik yang dipanggil kluster mahkamah. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, selain daripada ancaman wabak penyakit berbahaya, kumpulan tersebut yang berselindung di sebalik agama dan bangsa itu juga disifatkan sebagai musuh utama negara kita ini. Di sebalik kewaspadaan kita mengenai wabak penyakit berbahaya, terselit watak-watak oportunis yang terus berdrama, mahu menimbulkan ketidakstabilan dalam politik negara. Siapa watak-watak terdesak itu? Mereka adalah watak yang sama, pernah menyamun wang rakyat hingga sarat dengan skandal rasuah dan salah guna kuasa ketika berkuasa dominan dahulu. Mereka jugalah antara pengkhianat bangsa yang sanggup menggadai kepentingan negara dan hak bumi putera serta Muslim hingga dasar ekonomi baru DEB gagal mencapai matlamatnya. Mereka ini kita kenali sebagai kluster mahkamah, katanya dalam satu kenyataan. Menurutnya, kluster mahkamah itu menggunakan wadah ketuanan Melayu sebagai tirai untuk melindungi ketamakan dan kepentingan peribadi lingkungan mereka, sama seperti modus operandi kartel projek yang dibanteras oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini. Walaupun ada yang telah dijatuhi hukuman bersalah kerana korupsi, kelompok kluster mahkamah ini masih tebal muka berbicara soal agama dan bangsa. Mungkin kerana mereka yakin rakyat Malaysia khususnya orang Melayu boleh ditipu berulang kali dengan nada simpati dan provokasi isu-isu sensitif. Mereka mempropagandakan kononnya Melayu tiada pilihan lain untuk selamat kecuali berada di bawah cengkaman mereka kembali seperti sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu, kata beliau. Mengulas mengenai situasi semasa penularan wabak penyakit berbahaya, Muhammad Faiz berkata, kerajaan telah berusaha sebaik mungkin menangani wabak berkenaan. Segala teknologi terkini telah dan sedang digunapakai oleh pihak berkuasa bagi mengawal wabak ini dari terus merebak, katanya.